بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Muslimin Muslimat, para tetamu Allah. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita masih lagi diberi peluang bernapas pada malam ini, saat ini, ketika ini. Yang keduanya, diberi kita nikmat sihat, tuan-tuan. Dengan sihat ni kita dapat bersama pada malam ini, salat berjamaah, dan dapat duduk sekejap, tuan-tuan, dalam majlis ilmu kita. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita tengok bab yang keempat, bab sidqi. Bab sidqi maknanya bab berkaitan dengan siddiq, ya, sadiq, ya, atau kita kata benar, ya, sadiq. Orang Melayu sidik, letak nama anak Sidik, kan, Sadiq lah, tuan-tuan, ya, maknanya benar. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi bawa dulu mula dengan dalil Quran, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, maka hendaklah kamu takut kepada Allah, takwa kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan ya, bersamalah kamu dengan orang-orang ma'as shadiqin, dengan orang-orang yang benar. Jadi tuan-tuan, satu arahan, satu perintah daripada Allah kepada siapa? Kepada orang yang kalau dia rasa dia termasuk daripada kalangan orang yang amanu, beriman. Orang yang beriman, maka diminta, disuruh kepada mereka ini, duduklah, bersamalah dengan orang-orang yang bersifat dengan sifat benar, cakap benar, perbuatannya benar. Kemudian Allah bawa lagi ayat Quran, was-sadiqina was-sadiqat. Dia ambil pendek je, tuan-tuan. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ni panjang. Dalam ayat ni Allah sebut dua-dua. Biasa sebut satu je, maknanya satu pihak. Bila satu pihak itu maksud dia tuju untuk dua-dua lah. Maksud apa dua-dua? Tuju untuk orang lelaki, tuju untuk orang perempuan, ya. Tapi dalam ayat ni Allah pecah, sadiqin, orang lelaki yang bersifat benar, sadiqat, orang perempuan yang bersifat benar. Ayat ni panjang lah, tuan-tuan. Jadi maknanya orang lelaki, orang perempuan, ya, peluangnya sama sahaja, pahalanya sama sahaja. Kalau dia bersifat benar, kalau dia buat ibadah, dia puasa, kalau dia solat, dia jaga sembahyang, segala-gala lah, maka pahalanya sama, tak ada beza.
Orang perempuan ya sama je dengan orang lelaki, tuan-tuan. Maknanya tidak ada kita kata Islam ni ya mendiskriminasi ya, jantina. Orang lelaki lebih ni tak ada, sama je, tuan-tuan. Baik, dalam bab ibadah lah ya. Kemudian disebut lagi falau sadaqullaha lakana khairan lahum, ayat 21 surah Muhammad. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik, khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Karena bila kita beriman, berimanlah sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sebab itu dalam dunia ni ya, macam-macam jenis manusia ada. Kita kat Malaysia tak jumpalah jumpa orang Melayu, pergi Kuala Selangor jumpalah Melayu, Banjar, itu je lah, Bugis. Tuan-tuan pergi ke Mekah contoh, kita tengok manusia ni macam-macam, tuan-tuan ya. Islam, orang putih ada Islam, orang India ada Islam, orang ya Turkmenistan ada, orang apa lagi ya, Turki, Afrika, Allah, macam-macam, tuan-tuan. Allah jadikan manusia ni berbagai-bagai, ada kecil ada besar tak? Tapi dalam ramai-ramai manusia ni, tuan-tuan ya, warna kulitnya berbagai, rupanya berbagai, Islam bagi 3 je. Kita duduk kategori mana ya? Sama ada ya, yang pertamanya orang yang lawat Islam sungguh-sungguh, ini orang kafir ya. Yang keduanya yang duduk di tengah. Kalau bahasa orang Kelantan dia kata keluk-kelek. Keluk-kelek ni maknanya sekejap sini sekejap situ. Islam pun tidak ya, kafir pun tidak. Ini kedua, golongan munafik. Kita tak nak juga ya, kerana orang kafir, orang munafik ni Allah kata Allah kumpul sama je dalam neraka besok lah ya. Dan yang ketiga orang yang benar-benar beriman, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka kita nak jadi orang yang beriman, maka kalau nak beriman, benar-benar beriman, maka itulah kata dia khairal lahum, baik bagi kamu. Jangan duk cakap lain, hati lain kan, tuan-tuan ya. Hati kata tidak, mulut kata ya, itu bohong namanya. Itu orang munafik lah, tuan-tuan. Baik, kemudian dia bawa hadis kepada kita, tuan-tuan. Awal hadis yang pertama, hadis ke-54 ya, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba, muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud ya, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam waktu dia masih lagi muda, remaja ya. Baik, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya inna sidqa, sesungguhnya kejujuran. Kita kata benar itulah ya. Kebenaran itu yahdi ilal bir, dia membimbing manusia kepada kebaikan. Orang yang baik, orang yang cakap benar. Itulah, tuan-tuan, hari ini orang ni cakap tak betul, kita kata menipu ni jadi satu benda biasa kan ya, tambah-tambah kalau orang politik lah ya, gitu gini, hari ni kata A, esok kata B, dah bagi dia tak ada apa. Ni bahayanya, tuan-tuan tak ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kata dengan Nabi, orang yang baik, benda yang baik, jujur, dia membimbing manusia ke arah yang baik. Dan yang baik ini dia akan membawa manusia kepada ilal jannah, syurga. Ya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba 'inda Allah siddiqa, dan ya, jika satu orang itu berlaku jujur ya, benar, maka dia akan dicatat sebagai orang yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sebaliknya ya, orang yang kadhib, bohong, orang yang suka menipu, maka menipu ini dia membawa kepada fujur
tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan dua je. Manusia ni dia ada dua je. Allah ilham kepada dia, ya, sama ada fujur, takwa. Tak baik, baik, dua je. Dia tak ada tengah-tengah. Sebab itu Ahlussunnah pegangan dia dua je, syurga, neraka. Tak ada tengah-tengah. Kalau kata ada tengah-tengah, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata ada tengah-tengah. Ya, Islam, orang Ahlussunnah, baik tak baik, syurga, neraka. Orang yang buat dosa besar, maka orang ni orang fasik. Ya, orang buat dosa kecil, kalau buat selalu, lama-lama jadi besar juga. Orang yang fasik, ya, maka dia akan direndam dulu dalam neraka. Berapa lama nak rendam, nak balas, nak apa nama ni, hapus dosa ni, itu terpulang pada Allah lah. Dah akhirat besok, maka selepas itu akan dibawa masuk dalam syurga. Maka syurga, neraka dua je. Tapi Mu'tazilah lain pula. Apa nama ni, Wasil bin Abid tu kan, kita belajar pengasah dia tu, yang tak setuju dengan tok guru dia, ya, apa nama ni, Hasan Basri tu kan. Maka dia kata orang yang fasik, berdosa, dia tidak duduk dalam syurga, tidak duduk dalam neraka, tengah-tengah. Manzilah baita manzilatain. Dia ada satu tempat di antara dua tempat, syurga, neraka, tengah-tengah. Kalau ada tengah-tengah, kita pun nak pergi, tuan-tuan, tak ada. Maka kaedahnya syurga, neraka itu akhirat. Dunia ni baik, jahat, takwa, fujur, takwa, dua. Baik. Orang yang cakap benar, dia membawa kepada kebaikan. Orang yang bohong, maka dia bimbing kepada fujur, kejahatan. Betul, tuan-tuan, jangan biasa kita ni cakap bohong. Betul, orang Melayu dia ada pantun, ya, cakap senohong kelama ikan duri, kata dia. Cakap bohong lama-lama mencuri. Betul, tuan-tuan. Saya jadi pendidik 21 tahun dah, tuan-tuan, ya. Saya terlibat dengan disiplin, tuan-tuan. Memang kalau kita tengok budak-budak yang, ya, suka mencuri ni, dia mesti bohong. Dia kadang tabiat, habit, tuan-tuan. Kadang kita tengok anak orang kaya, ya, ayah manager, ya, pergi jemput pakai driver, curi. Ya, pernah saya tangkap, tuan-tuan. Kenapa mencuri? Ya, bohong, dia bohong. Orang bohong, dia pergi mencuri. Mula dia bohong, lepas tu dia mencuri. Itu tak ada hari dah, tuan-tuan. Jadi kita jangan duk suka bohong, ya. Tak. Kadang-kadang orang rasa bohong ni benda tak apa. Mesti pandai temberang. Itu kata Piramli, nak kahwin 3 kena pandai temberang. Mana ada, tuan-tuan. Nak kahwin 3, 4 pun kahwin lah, tak tahu menipu lah. Tak tahu menipu dah. Kalau kita menipu, tuan-tuan, tak selesai masalah, selamat sekejap. Mana malam bang tak balik rumah, ada semalam abang pergi golok kahwin seorang lagi. Direct cakap dah. Contohlah, tak payah nak pening-pening, nak pusing sana, pusing sini, tak payah menipu. Pasal bila menipu, dia bawa kepada fujur, benda jahat, tuan-tuan, muslimin, muslimah. Betul. Ya, tuan-tuan, kita akan tengok kisah-kisah nanti bagaimana, ya. Tak, jujur. Jujur ni satu benda penting, tuan-tuan. Sebab itu orang yang jujur, orang percaya. Orang menipu, orang tak percaya. Janji itu ini, dia tengok tak ada apa pun. Dan tak, lama orang tak percaya. Dulu cakap kemain lagi. Tak. Sekarang apa pun tak ada. Contohlah, kan. Baik, ada kaitan dengan hidup yang mati ni, tuan-tuan, ya. Wa innal fujur yahdi ilal nur, ilan nar, ya. Sesungguhnya orang yang fujur, ya, jahat tadi, dia membawa kepada nar, neraka. Jadi kita ni disebut dua syurga, neraka dah, ya. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktuba indallahi kadzdzaba. Ya, sesungguhnya jika seorang selalu berdusta, selalu dusta, jadi habit nipu ni, maka dia akan dicatat sebagai seorang yang dusta. Jadi kita ni, tuan-tuan, biarlah Allah nak catat benda baik. Malaikat duduk catat kiri kanan kita ni, tuan-tuan, ya, yang tak pernah tidur pun, ya, yang tak pernah kita kata penat pun, yang tak pernah leka pun, ya, nak rasuah pun tak boleh, tak pernah makan dia, tak pernah tak segala-gala. Jadi sebabkan kita rasa, ya, ada orang awasi, kita nak cakap bohong pun kita tak berani. Patut Islam ajar tu, tuan-tuan, kan. Baik.
Fujur artinya keluar dari ketaatan. Tadilah orang yang fasik, manusia yang fasik melanggar batas-batas, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Baik. Yang kedua, an Abi Muhammad. Tengok tuan-tuan nama dia tu. Imam Nawawi bawa tu. An Abi Muhammad Hasan ibn Ali. Tu nama dia. Abi Talib. Baik. Nama dia Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tu ya. Tu nama dia. Gelaran dia. Dia ada gelaran orang dulu. Gelaran dia Abi Muhammad. Pasal Abi Muhammad, dia ada, mungkin ada anak nama Muhammad. Jadi Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ali, Ali bin Abi Talib. Mana siapa ni? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Husin kan? Hasan ni cucu Nabi, anak Sayyidina Ali dengan Fatimah. Jadi tuan-tuan, Hasan bin Ali, gelarannya Abi Muhammad. Itu gelaran dia. Baik. Qala, dia kata apa? Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal daripada datuk aku, Rasulullah. Bagi datuk dia lah. Da' ma yuribuk ila ma la yaribuk. Ni tuan-tuan, Nabi pesan ni tuan-tuan. Fa inna sidqa tama'ninah wal kadhiba ribah. Ya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Baik. Apa kata dengan Sayyidina Hasan, cucu Nabi? Dia kata Nabi pesan, aku hafal daripada tu aku Rasulullah. Nabi kata apa? Da'ma yuribu, tinggalkan perkara yang meragukan, ilama yaribu, kepada perkara yang tidak meragukan. Kita ada dua benda. Satu benda yang ragu, satu lagi benda tak ragu. Maka jangan ambil hak ragu. Nak makan, contohlah, nak makan, hak ni kedai, tengok, orang muka Islam, ada siji halal tapi macam ragu-ragu. Hak ni pula orang Islam, pekerja, tokelnya ayah haji, pakai kopiah lagi. Contohlah, dah nak masuk kedai mana? Hak satu lagi ragu-ragu sikit, hak ni tak ragu, masuklah kedai hak tak ragu ni. Contoh, kita ni kadang-kadang tak peduli sangat. Orang Melayu ni bak makan tak peduli, kedai India pun masuk, kan? Terang-terang tulis India masuk, tak? Inilah kadang-kadang tak? Kita ni benda tu confirm ragu, meragukan, tak? Tak? Begitu jugalah tuan-tuan dengan apa jua benda. Nak main saham, contohlah, tak? Hari ni glamour sangat kat dalam radio tu, tak handsome tak apa, janji kaya. Tengok, kan ada iklan tu kan, tak handsome tak apa, janji kaya, kata dia tak, main saham tak apa, ada hari ni orang main apa, melombong mining, kripto tau. Tanya saya lah, hukum saya tak kerti bab ni tuan-tuan, tanya pakar dia lah, macam mana halal ke haram. Ada orang kata halal, ada kata haram. Kalau tuan-tuan baca pandangan-pandangan daripada mufti wilayah sendiri, mufti wilayah yang dulu lah, Dr. Zul kan, maka tuan-tuan ada kata halal, ada kata haram. Jadi mana ragu, tak ada buat. Walaupun untung banyak kan, untung banyak, baik kita kerja, tulang 4 kerat, walaupun penat tak banyak tapi tak ragu, confirm. Nak main saham, jangan ambil saham meragukan, contohlah. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya bab saham, bab ni saya tak kerti tuan-tuan, tak. Ni kata yalah, macam hari ni kripto ni terkenal lah tuan-tuan, orang melombong mining. Saya pun tak faham melombong macam mana. Bila melombong, ingat lombong biji timah tu tahulah dah, tak kerti lah tuan-tuan bab ni, tak kerti saya. Baik, ambil hak ragu, tinggal kepada yang tidak ragu. Islam aja. Mudah je tuan-tuan, Amalan pun begitu juga. Nak amal satu amalan, kadang-kadang kita ni itulah,
Yang bawa ni orang Tok Syekh Arab. Arab tu ingat betul belaka ke tuan-tuan? Arab tak semesti betul. Walaupun dia orang Arab, tak percaya pergi Mekah tuan-tuan. Tak pergi Masjidil Haram tu, orang semayang Masjidil Haram tuan-tuan. Kita pergi semayang dalam masjid. Arab tak semayang depan kedai dia je. Imam Masjidil Haram. Tuan tak tengok apa-apa tuan tak ya. Tuan tak ya. Betang tak ada depan kedai dia je kan ya. Masjidil Haram depan tu. Imam Masjidil Haram. Macam kita lah, kalau ikut macam tu senang tak? Dengar tak imam surah? Dengar, main kat rumah dah. Senang lah tuan-tuan tak ya. Main kat rumah ikut imam sini dah ya. Arab tak mesti betul tuan-tuan tak ya. Ramai tak belajar tuan-tuan tak ya. Baik. Jadi tuan-tuan ya, contohlah ya. Ambil mana? Ni amalan ni nak ambil mana? Okey, ada hadis yang sahih, warid datang pada Nabi. Yakin kita. Tidak ragu, ambil. Yang ni ada orang kata, ada orang kata. Siapa kata? Ada orang kata. Siapa tak tahu. Mana dalil? Tak ada apa yang orang kata. Ragulah tu. Tak sama. Kita ni tengok pelik-pelik sikit nak amal selalu. Itulah orang Melayu kita ni tuan-tuan. Hak biasa-biasa tak mau. Biasa-biasa ni dah biasa Ustaz, kita nak hak pelik-pelik sikit. Tu masalah jadi ayah ping ramai tu. Ya. Yang ikut ayah pin tu bukan tukang sapu tuan-tuan. Ya, baca berita orang kanak ayah pin bukan tukang sapu, lulusan universiti luar negara tuan. Ya. Tak. Ya, lulusan Azhar tuan. Main. Tak, ya. Baik. Fa inna sidqa tamakninah. Ada tamakninah sini. Bila tamakninah kita dengar biasanya dalam sembahyang tak ya. Tamakninah ni makna apa? Tenang. Nabi kata benar itu dia membawa kepada ketenangan. Betul lah tu. Orang yang menipu mana tenang tuan-tuan? Tak tenang. Kadang-kadang kalau orang tu jarang menipu, dia nak try menipu, kita tahu dah jawapan dia, boleh baca dia ni. Ni kadang-kadang kan tahu. Tapi kalau orang dah biasa tu payah sikit lah nak kenal pasti. Nabi kata ya, yang benar itu membawa kepada ketenangan. Tenang. Macam kita semayang lah. Semayang ni apa maksud tamak ninah tuan-tuan? Tamak ninah ni tuan-tuan maknanya bila kita rukuk tenang sekejap. Itu tamak ninah. Kan? Maka dikatakan bahawa sekadar sempat sebut subhanallah, tak kira lah. Tapi kita sendiri dalam kita salat tu nak kata tamak ninah ni macam mana, mudah kita bangun. Contoh iktidal, bangun daripada rukuk, kita tenang sekejap. Itulah tamak ninah. Kita sujud, tenang sekejap. Itulah tamak ninah. Tak. Jadi tuan-tuan, orang yang cakap bohong biasanya dia tidak tenang. Nabi kata orang yang benar dia akan tenang. Wal kadhiba ribah. Ya. Dan dusta itu adalah keraguan. Rawahu Tirmizi. Sabda Nabi yaribuk boleh dengan di fathah huruf ya. Maknanya kalau kita nak baca tadi dengan fathah macam kita baca tadi lah. Ya. Yaribuk atau di dhammah. Dhammah ni boleh juga ya, yuribuk boleh juga. Tak apalah, itu tak ada apalah. Baik, hadis yang berikutnya. Ni kata kisah Abu Sufyan tuan-tuan ya. Baik. An Abi Sufyan. Kita biasa dengar nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni panglima Mekah lah. Kita kata pemimpin. Dia jadi pemimpin selepas Abu Jahal mati. Abu Jahal mati dalam perang Badar tahun kedua ya. Jadi dialah yang gantinya. Perang Uhud tu dialah ketuanya ya, Abu Sufyan kan. Baik. Abu Sufyan ni apa nama dia? Kalau orang tanya nama kita pun tak tahu. Abu Sufyan gitulah tak ya. Nama dia tuan-tuan disebut dalam hadis tadi ya. Sahr bin Harb. Tu nama Abu Sufyan ya. Sahr ya bin Harb. Tu nama Abu Sufyan. Dia ni terkenal lah tuan-tuan. Lawan Nabi sejak daripada Nabi mula-mula ajak Islam. Maknanya 13 tahun pertama Nabi sebar Islam, lawan Nabi. Orang yang kita kata hakko punya lah ya, hakko punya hak lawan Nabi lah. Ketua, dia ketua ya.
Tapi nak sebutnya Allah beri hidayah. Inilah tuan-tuan, ya, Allah punya kuasa. Allah beri hidayah masuk Islam bila berlakunya pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni bila? Tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8, ya. Jadi tuan-tuan, tahun ke-8 Nabi masuk kota Mekah, maka ya, Nabi buat pengumuman. Abu Sufyan ni ketua. Siapa-siapa yang duduk dalam Kaabah selamat. Siapa-siapa yang duduk dalam rumah dia selamat. Siapa-siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan selamat. Tengok cara Nabi. Nabi ni tuan-tuan, hak lawan dia Abu Sufyan. Ya, bertahun-tahun duk lawan dia. Tapi bila dia masuk Mekah, dia tunjuk hormat kepada Abu Sufyan. Tak? Yang menyebabkan Abu Sufyan ni tuan-tuan rasa bangga. Nampak tuan-tuan, cara diplomasi Nabi ni bagus. Macam kita lah, ya, lantik AJK baru, dia tak lantik dah, macam tu. Hormatlah dia walaupun tak dilantik. Dulu dia jadi imam, 10 tahun imam, tahun ni tak kena lantik. Contoh dah, hormatlah. Dia ni imam. Imam tak ada, naik, bagilah dia naik, contohlah. Kita nak supaya jangan orang terasa, kan? Abu Sufyan duk lawan Nabi, musuh Nabi nombor 1, tiba-tiba Nabi kata, siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan tak kacau, selamat. Apa perasaan? Sedangkan Abu Sufyan ni musuh macam Nabi. Tengok, yang menyebabkan terbuka hati masuk Islam. Tahun ke-8 masuk Islam, tuan-tuan. 13 tahun di Mekah lawan Nabi, 8 tahun Nabi di Madinah, 21 tahun lawan Nabi. Tapi Allah buka hati tuan-tuan, beri hidayah masuk Islam. Anak dia isteri Nabi, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Anak dia salah seorang daripada isteri Nabi. Dia ni siapa? Pak mertua Nabi, tapi lawan Nabi. Tengok. Sebab tu kita kalau nak marah orang, jangan marah-marah sangat. Dah. Pada satu masa nanti kita kawan balik dengan dia. Dah. Duk marah, tengok-tengok lah, duk semeja pula. Kan, ya? Kan banyak berlaku begitu, kan, ya? Dah. Nak marah, jangan marah lebih-lebih. Nak sayang, jangan sayang lebih-lebih. Itu Islam aja. Baik. Abu Sufyan. Baik, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, masuk Islam, peristiwa pembukaan kota Mekah. Baik. Jadi Abu Sufyan ni dia cerita, tuan-tuan, dia kata apa? Ya, fi hadis tawil, dalam satu hadis yang tawil panjang, fi qissati Hirakla, cerita kisah tentang Hirakla. Hirakla ni Arab, Hirakla Melayu panggil Hercules ni raja Rom. Dulu ada dua kuasa besar, Rom, Parsi. Raja Rom Hercules, bukan Hercules yang dalam cerita kita baca hak kuat tu, bukan. Tu lain, tuan-tuan, kan. Kan kecil-kecil kan baca cerita Hercules, kan, lawangan naga, lawangan ular, itu Hercules lain, tuan-tuan. Hercules ni ialah gelaran bagi pemerintah Rom. Macam kalau Mesir, Mangkokis dipanggil, kan. Mesir, ya. Jadi gini kisahnya. Dia tak sebutlah hadis ni, saya cerita sialah supaya faham, ya. Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, ingat cerita waktu Nabi bermimpi, ya. Mimpi Nabi ni wahyi. Mana mimpi Nabi ni benda yang datang daripada Allah. Mimpi kita jangan, ya. Malam ni mimpi tidur, ya. 5566 esok pergi beli nombor ekor. Jangan, itu tak ada kaitan, tuan-tuan, ya. Dia mimpi boleh buat umrah di Mekah, kan. Nabi kan kumpul sahabat, gilah nak pergi ke Mekah, ya, nak pergi ke buat umrah, ya, dalam keadaan bawa pedang, bersaru, bukan untuk bergaduh, dan bawa kambing. Kambing tu yang ditanda. Tanda tu makna apa? Kambing yang nak disembelih nanti untuk buat korban. Bukan, ya, maknanya orang tahulah, bukan nak pergi perang, tapi kena tahan di perjalanan, kan. Maka berlaku perjanjian Hudaibiyah. Saya ringkas lah, tuan-tuan carilah sendiri, nak baca panjang tak? Kisah panjang lah. Bila Sayyidina Osman dihantar ke Mekah, tiba-tiba tak balik, Nabi dan sahabat bai'ah di satu buah pokok namanya Bai'atul Ridwan, kan. Buah pokok tu, pokok tu tak ada dah sekarang, tuan-tuan. Kita kalau nak cari kisah-kisah sejarah Nabi di Mekah Madinah ni tak berapa banyak dah.
Sebab Arab Saudi ni dulu dia sangat tak suka kepada orang-orang yang melampau. Kadang-kadang kita tengok orang melampau, macam kita kata naik itulah Jabal Nur tu kan, apa nama ni, tempat Nabi duduk khalwah tu, Gua Hira tu kan. Gua Hira ni tuan-tuan bukan ada apa tuan-tuan kan, tapi nak panjat tu panjat lah kan. Tapi kalau macam tuan-tuan nak panjat tak lepas dah, saya rasa ni main sakit lutut ni nak tinggi tuan-tuan tak nak Tapi ada setengah-setengah orang, tambah orang Turki lah, dia duduk dalam tu, dia betapa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, tak ada apa kelebihan pun kan. Dia tu Arab Saudi ni dia marah, lepas tu dia banyak dia macam tempat ni Hudaybiyah ni kan, tempat perjanjian ni. Kalau masih ada kita boleh tengok tapi tak ada. Madinah gitu juga banyak dah tempat-tempat yang tak ada. Nak tengok sejarah Nabi tu dah tak ada dah kalau ada pun tak banyak. Macam kalau tuan pergi Madinah, tempat Nabi, sahabat-sahabat berkumpul waktu Nabi wafat, sahabat-sahabat berkumpul nak lantik pemimpin, itu dipanggil Saqifah Bani Sa'adah. Masih ada boleh tengok lah kan, kawasan tapi tak besar lah, kecil kan, dia masih kekal kan. Situ tempat kan masih ada, boleh tengok lah, tapi tempat-tempat tak ada. Jadi tuan-tuan, bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, maka gencatan senjata 10 tahun antara Nabi dengan kafir Mekah. Yang perjanjian itu panjang lah, sahabat-sahabat tak setuju asalnya kan. Bila Nabi minta kita dah niat umrah, tiba-tiba tak boleh buat umrah, maka kita kena tahlul. Bila Nabi suruh sahabat-sahabat tahlul, sahabat-sahabat tak tahlul, kan. Nabi sendiri ambil pisau, gunting rambut dia sendiri. Sahabat-sahabat tengok baru sahabat ikut. Sebab sahabat ni dia kata kita nak pergi buat benda baik, kita pergi je lah, tak apalah, perang-perang lah kan. Tapi tidak begitu, Nabi ada strategi dia kan. Jadi tuan-tuan, bila perjanjian Hudaybiyah termateri, maka aman lah antara Nabi dengan orang Mekah, aman. Waktu aman ni lah tuan-tuan, Nabi buat kerja dakwah. Macam mana cara Nabi hantar surat kepada pembesar-pembesar, hantar kepada penguasa Rom. Inilah Herakla ni, Hercules, hantar surat ke pembesar Mesir. Jadi waktu itu yang kuasa besar Rom Parsi, hantar pada raja Rom, hantar pada raja Parsi. Aslim taslam, kamu masuk Islam kamu selamat. Itu ayat Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni orang berani, kita pun berani. Hantar surat ke Joe Biden, berani. Joe Biden masuk Islam kamu selamat, berani. Berani. Nah, hantar surat ke Putin ni kan. Ni kan kuasa besar sekarang Amerika Rusia kan. Dulu Rom dengan Parsi, hantar surat. Aslim taslam, masuk Islam selamat. Kan. Hantar ke Raja Mesir. Raja Mesir balas balik surat Nabi kan. Hadiah perempuan 2 orang hamba yang akhirnya Nabi merdekakan, Nabi kahwin kan, Maryah Qibtiyah tu. Tu contoh tuan-tuan. Baik. Yang ini ceritanya Herakla. Jadi tuan-tuan, hadis panjang dia kata kisah Herakla. Apa benda kisahnya ya? Qala Herakla, "Famadza ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qala Abu Sufyan. Jadi bila Nabi hantar surat ni kepada pembesar Rom, Herakla, Hercules tadi tuan-tuan, maka dia pun tertanya-tanya, Muhammad ni orang macam mana ni? Pasal dengar cerita kan, Islam ni berkembang hebat, Muhammad ni pemimpin macam mana ni? Jadi cara dia macam mana? Kena tanya orang lah. Nak tanya siapa? Tanyalah orang yang kenal Nabi. Maka dia perintahkan orang dia cari mana-mana orang yang datang daripada Mekah. Dia ni Rom, Syam, belah Syam sana lah kan. Rom kan. Jadi orang Mekah dia berdagang daripada Mekah naik ke Syam. Tu cerita kita biasa dengar kan. Ya, balik ke Mekah, turun ke Yaman. Tu kaedah orang Mekah. Orang Mekah ni dia berniaga, Madinah dia bertani kan. Sebab tu kita kalau nak makan tamar pergi Madinah. Pasal Madinah tanam tamar kan. Mekah tak ada sangat. Baik, jadi tuan-tuan cari-cari. Okey, jumpa dengan rombongan Abu Sufyan. Ni rombongan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni orang Mekah. Waktu dia pergi ke sana, panggil menghadap Raja Rom. Pasal Herakla nak tahu cerita Nabi ni. Maka dia pun tanya Abu Sufyan, "Famaza ya'murukum?" Apa benda yang apa benda yang Nabi kamu suruh? Nak.
Nabi kamu perintahlah. Apa yang diperintah? Yakni Nabi perintah benda kamu ni. Tak? Maka Abu Sufyan cakap, cerita Abu Sufyan ni, dia bukan tak tahu Nabi ni betul kan, pasal selama ni pun orang Mekah duk panggil Nabi dengan gelar Al-Amin. Tahu Nabi ni betul kan. Maka qala Abu Sufyan, Nabi Sufyan pun cerita lah. Tak? Qultu yakul u'budullah wahdah. Yang pertama, Muhammad ni dia perintah pada kami sembah Allah wahdah. Allah ni satu je. Bukan dua, bukan tiga, satu. Mana bila kata satu ni tuan-tuan, Tuhan ni satu, manusia logik boleh terima semualah tuan-tuan. Mana ada ketua dua, mana ada tiga, Perdana Menteri seorang, hak dua timbalan. Kan? Presiden seorang. Ada presiden dua? Tak ada, seorang. Suami seorang. Isteri empat boleh, tak ada masalah. Tapi suami seorang. Boleh? Berani tak berani lah, tu nombor dua lah cerita nak. Tapi nak sebut seorang yang suami. Ketua seorang je. Dalam pejabat, ketua jabatan seorang. Dah kalau begitu kita boleh terima seorang, takkan tak boleh terima Allah satu? Benda sama, simple aja. Kan? Itu bila orang muka Islam dia kaji agama tu, kaji agama ni, kaji Nasara, Kristian, Tuhan tiga, menung pening dia. Hak ni kata Tuhan gini, Tuhan gitu. Buka Quran, Allah kata qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah ni satu. Settle, selesai masalah kan. Tak sedap pening-pening. Baik. Allah ni dia tunggal, la tusyriku bihi syai'a. Muhammad ni larang kita daripada syirik kepada Allah dalam semua benda. Tak boleh syirik. Mempersekutukan Allah. Syirik ni ada dua, syirik besar, syirik kecil. Bukan syirik besar tak ada, syirik kecil tu kena hati-hatilah tuan-tuan. Baik. Kemudian watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu kata tu tinggal. Pasal budaya. Kerana budaya hak nenek moyang orang dulu buat tak semesti betul. Macam kita lah, budaya ikut orang. Kenapa orang tua-tua buat? Orang tua-tua buat dulu betul ke tak betul? Tak pernah fikir pun. Nak wa ya'muruna bis-salah, disuruhnya, diperintahnya kami solat. Nampak tuan-tuan? Was-sidqi, tengok, diperintah kami supaya bercakap benar, jangan menipu, jangan bohong. Wal afafi, bermaaf-maafan, saling bermaaf-maafan. Was-silah, sambung silah ni silaturahim, sambung silaturahim. Jadi bila Herakla ni dengar tuan-tuan, apa benda yang tak kena dengan Islam ni? Apa benda? Islam kata Allah satu, Tuhan satu. Betul, logik akal. Islam kata apa nama ni, jangan syirik. Betul. Tak ada apa. Tidak perkara yang kena dengan fitrah manusia. Jangan solat. Yalah, bukan lama sembahyang. 5 minit, darat 5, 25 minit. Allah bagi 24 jam waktu. Takkan 5 minit tak boleh nak buat. Allah bagi makan, bagi minum, bagi udara. Tuan-tuan, seduk udara ni percuma. Nikmat. Tak rasa nikmat pasal apa? Tak rasa nikmat pasal kita tak pernah pakai gas oksigen. Siapa-siapa pernah pakai topeng oksigen, dia rasa nikmat. Orang sakit, saya ingat dulu mak tu saya, dia sakit tuan-tuan. Kita kena cari oksigen. Tu, sewa kat kedai oksigen. Sewa tuan-tuan, berapa sebulan? Kerana nak bekalkan oksigen. Tuan-tuan, beli, bayar. Baru rasa nikmatnya oksigen. Sekarang tak rasa pasal free seduh. Tapi ingat, bukan free semata-mata. Allah tanya akhirat besok tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nikmat ni tuan-tuan, Allah tanya. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan, cakap benar. Cakap benar ni benda orang boleh terima semua. Kan? Islam suruh cakap benar. Benda ni kena dengan manusia. Macam kita kata hari ni lah, isu bila ada negeri kata kita nak tutup judi,
Judi ni kena tak dengan fitrah manusia? Kena. Mana ada orang kata judi ni apa nama baik? Tak ada. Saya pernah kena dulu berapa ribu kena? Pernah kena 2,000. Dah habis berapa? 20,000. Alhamdulillah. Tak kan? Tak ada orang boleh kata walaupun dia tidak Islam. Cuma yang dia marah. Kenapa marah nak tutup ni? Marah pasal marah dia token judi. Contoh tak marah pasal dia ada kepentingan. Cukai ke? Kalau tak ada kepentingan, kenapa? Arak, tentu tak? Islam kata arak ni haram. Tak usah kata orang Malaysia je kita duduk sibuk orang marah tu nak haramkan arak, orang ni marah tu marah. Luar negara tidak Islam. Lama dah tuan-tuan kuat kuasa undang-undang. Tak? Tak boleh minum arak, nak buat kereta tak boleh minum. Lama dah negara maju. Kita je duduk pening lagi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya apa yang Islam suruh ni apa yang tak kena? Apa tak kena? Jadi kalau kita tak nak juga ikut, mana apa? Degil lah, degil. Batu manusia ni dia degil. Sebab itu Nabi sebelum dia jadi Nabi, Allah latih dulu. Sebelum jadi Nabi, latih apa? Bela kambing. Nabi Musa pergi Madian, jaga kambing. Nabi Syuaib 10 tahun kahwin dengan Nabi Syuaib. Kata dalam Quran, baca dalam Quran tuan-tuan. Nabi Muhammad waktu muda-muda cerita, waktu dia jadi Nabi, cerita dengan sahabat, aku dulu pasal aku muda-muda, kata dia, kerja apa? Kerja gembala kambing, upah beberapa sen je orang bagi. Gembala kambing. Kenapa gembala kambing? Pasal kambing ni binatang paling degil. Tuan-tuan, pernah tengok sirkus? Rimau yang garang orang boleh bawa masuk sirkus dengar kata. Singa yang ganah dengar cakap. Duduk dia duduk, berdiri dia berdiri. Tapi tuan-tuan pernah tengok sirkus ada kambing? Pernah tak? Tak? Royal Circus of London bawa kambing datang? Ada? Tak ada, pasal kambing ni degil. Mana ada? Kambing degil. Pernah bela kambing? Tarik dia petang-petang, suruh masuk kandang. Orang Kelantan kata guk tau. Orang putih pun ambil guk tu datang kambing. Guk ni bahasa Kelantan. Ada Kelantan sini? Kandang kambing tu panggil guk. Orang putih dia tak tahu, dia panggil kambing guk. Guk tu kandang sebenarnya tuan-tuan. Dah apa. Kita ajar lah. أشهد
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا الصلاة القائمة محمد السيرة الشهادة الله عز. Baik. Dia tuan-tuan ya, tersebut tadi maknanya kambing ni binatang hak degil. Ya. Lepas tu kalau kita suruh dia masuk kandang petang-petang, kalau dia tak nak masuk, dia tak masuk. Ya. Kita tarik tali dia tu, tuan-tuan. Ya, dia buat dek. Tarik lagi. Dia break 4 kaki, dia tak mau tuan-tuan. Tu degil. Kita ambil kayu, kita ambil ranting kayu, kita pukul belakang, suruh jalan. Tak jalan, dia degil. Ya. Dia sengih je, mbek kata dia. Tu panggil senyum kambing tu tuan-tuan ya. Nah, tu nak sebut tuan-tuan. Maka manusia ni sebab itu kalau dia melihat kepada logik akal lah, tak usah kira lah nak pakai dalil Quran ke dalil apa, orang kafir mana baca Quran, mana dia faham Quran. Maka logik akal, kalau kita fikir dengan logik akal, Islam ni apa yang tak kena, apa yang kurang, bawa mari. Ikut logik akal. Yang Islam suruh ni apa yang tak betul. Kalau kita rasa ya masih tak betul juga, itu bukan akal yang waras, itu akal yang ada sebab, ada kepentingan, akal yang ada kita kata fobia mungkin dengan Islam. Ya, Islamofobia ke apa ke, yang memang dendam. Itu je tuan-tuan. Jadi itu yang disebut oleh Abu Sufyan. Tadi ini Abu Sufyan belum Islam tuan-tuan ya. Tapi nak sebutnya bahawa dia bercakap benar kepada Hercules tadi, Herakla tadi, bila ditanya tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya, tinggal lagi kenapa kita nampak Islam tak bagus. Tak, cuma lagi nampak Islam tak bagus ni bukan kerana agama itu, kerana penganutnya. Kan kita lah, kita yang menyebabkan imej Islam ni nampak tak cantik. Kan? Tengok orang Islam kan, tengok perangai dia, akhlak dia, pasal dia tak nak ikut Islam. Itu je. Baik. Yang keempat, yang terakhir lah tuan-tuan ya. Rabi', yang keempat. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahl bin Hunayf. Dia ni nama dia banyak gelaran dia. Abi Thabit ataupun Abi Sa'id ataupun Abi Walid. Mungkin dia ada anak ramai lah. Mungkin gelaran itu anak dia ada nama Thabit, orang panggil Abi Sabit. Ada nama Sa'id, Abi Sa'id. Nama dia apa? Sahl bin Hunayf. Itu nama dia. Ya, Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu. Wa huwa Badariyun radhiyallahu anhu. Dia ni salah seorang daripada sahabat yang 313 ya, yang terlibat dalam perang Badar ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sebut, man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa mengharap mati syahid, orang yang mengharap mati syahid dengan sungguh-sungguh, Allah akan angkat dia sampai ke darjat syuhada, dapat pahala mati syahid walaupun dia meninggal. Wa in mata ala firashih, dia mati atas katil. Ya, niat nak mati syahid. Kan macam kita lah, niat nak mati syahid, nak syahid macam mana, tak ada perang kan. Baik, itu ramai sahabat-sahabat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita Khalid Al-Walid tu, Khalid Al-Walid ni orang perang ya. Sahabat Nabi ni semua, bukan semua orang sahabat Nabi ni orang yang riwayat hadis tuan-tuan ya. Ada sahabat orang yang perang. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, jarang kita dengar hadis riwayat daripada Khalid Al-Walid. Tak ada kan. Ada sahabat yang memang dia duduk mengaji dengan Nabi, Abu Hurairah contoh kan. Itu banyak hadis dia. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, waktu dalam bukan Islam, dialah jadi panglima ya, sayap kanan perang Uhud ya. Islam kalah tu ya. Dia waktu Nabi letak pemanah 50 orang di Jabal Rumah ya, Bukit Uhud tu lah. Kalau tuan-tuan pergi tengok Bukit Uhud ni,
tempat Bukit Pemanah tu tidak tinggi sangat kan, cuma Bukit Uhud ni panjang lah. So itu bila Nabi buat bandingan, ya, orang yang solat jenazah dia dapat 1 qirat pahala. Satu qirat ni banyak mana? Sahabat tanya, Nabi kata sebesar Bukit Uhud. Bukan sebesar Bukit Pemanah tu. Pemanah tu kecil je, sepanjang-panjang. Orang ukur Bukit Uhud ni berapa kilometer, ada jarak ni berapa kilometer, banyak tu pahala kan. Baik, Khalid Al-Walid dia serang daripada belakang kan, daripada belakang bila pasukan Manah ni turun kan. Jadi tuan-tuan, dalam Islam dia berjuang untuk Islam. Tapi panglima perang yang hebat, tapi Allah jadikan dia ni mati atas katil. Walaupun banyak mana perang dia pergi tuan-tuan, tubuh dia ni tuan-tuan tak ada kesan, tak ada kulit yang cantik, kita kata penuh dengan parut tikaman pedang. Kita parut juga cikempak, itu kita kan. Dia parut tikaman pedang, parut apa nama lembing, tapi tidak mati syahid di medan perang. Kan, tak semesti tak dapat syahid. Pak Nabi kata tadi kan, siapa-siapa yang harap mati syahid sungguh-sungguh, maka Allah beri dia darjat syahid walaupun mati dia di atas katil. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni dia pernah berdoa, dia minta mati syahid. Doa dia pelik, dia minta mati syahid di Madinah. Sedangkan tuan-tuan, selepas berlaku perang Khandaq tahun ke-5, perang Parik tu kan, Salman Al-Farisin arkitek itu, bila berlaku perang Khandaq, Nabi kata selepas ni tidak akan berlaku lagi perang di Madinah. Tak ada perang di Madinah. Kalau perang pun luar. Sayyidina Umar minta mati syahid di Madinah. Kan, nampak? Kan pelik tu tuan-tuan. Tapi dia dapat syahid juga walaupun tak pergi perang. Waktu dia kena tikam kan dengan Abu Lu'lu' waktu dia sedang mengimamkan solat subuh. Kan tuan-tuan, tu nak sebut. Jadi macam kita ni nak berniat mati syahid tu boleh lah, tapi tak berperang lah kan. Kan nak pergi perang macam mana kan, ya. Jadi moga-moga lah, ya, mengharapkan mati syahid, moga-moga kita dapat pahala. Kita nak pahala syahid tu lah tuan-tuan, ya. Walaupun kita ni matinya di atas apa nama ni, atas kita kata, ya, di atas katil. Baik. Jadi sekarang itulah tuan-tuan, bulan depan kita tengok ada satu kisah menarik ni, ya, kisah satu orang Nabi, ya, kisah Nabi, satu orang Nabi tahan matahari. InsyaAllah, ya, dalam kuliah kita bulan hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.